Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ucap terima kasih pada muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, khususnya anak-anak muda yang memang saya kasihi, yang terus bersama dengan saya untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini. Di samping kita berehat di rumah, selepas maghrib, sebelum kita menunaikan sembahyang Isyak, saya menghabiskan perbincangan tentang kedatangan Al-Abbas dan Fatimah Az-Zahra, puteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang bertemu dengan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, bertanyakan tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi buat mereka. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan sesuatu perkara yang aku lihat Nabi buat, melainkan aku akan laksanakan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa apa yang ditinggalkan oleh Nabi bukan harta pusaka, tetapi semuanya merupakan sedekah untuk ummah ini, untuk orang ramai. Apabila jawapan daripada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq ditujukan kepada Fatimah Az-Zahra dan Al-Abbas, kita membaca apa yang ditulis oleh Al-Bidayah wan Nihayah dan dinakalkan oleh penulis kita ini. Faghadibat Fatimatu, maka Sayyidatina Fatimah mula terasa nak marah. Ini perasaan manusia. Wahajarat Abu Bakrin, mula meninggalkanlah, yang paling selesa untuk kita terjemahkan ialah meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum Fatimah meninggal dunia, bermula daripada bulan pertama kewafatan Nabi, 6 bulan Fatimah berada dalam kesedihan, sehinggalah Fatimah sakit. Sebelum kewafatan Fatimah Az-Zahra, Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Fatimah Az-Zahra, fataraddaha, meminta restu daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, minta supaya kita bertolak ansur dan setujulah sebagaimana keputusan Sayyidina Abu Bakar. Seorang ulama tabi'in menceritakan, namanya Amir Asy-Sya'bi, lamma maradat Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha, tak kala Fatimah Az-Zahra sakit, Abu Bakar datang ke rumahnya. Fasta'zana 'alaiha, memohon izin daripada Fatimah untuk masuk menemuinya. Maka Sayyidina Ali yang mendengar permintaan daripada Abu Bakar untuk bertemu dengan Fatimah, Sayyidina Ali terus berkata kepada Fatimah, "Hadza Abu Bakar, ini Abu Bakar, yasta'zinu 'alaika, memohon izin untuk bertemu denganmu." Faqalat lahu, atuhibbu an adzana lahu, adakah engkau suka agar aku izinkan dia menemuiku? Kata Fatimah Az-Zahra kepada suami tercintanya, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Qala na'am, kata Sayyidina Ali, memang aku suka dia diizinkan oleh engkau menemuimu. Fa'adinat li Abi Bakrin, maka Fatimah pun mengizinkan Abu Bakar menemuinya. Fadakhala 'alaiha yataraddaha, bila Sayyidina Abu Bakar masuk menemui dan menziarahi Fatimah, yataraddaha, meminta restu berkali-kali, yataradda, meminta-minta agar setuju dan redha dengan apa yang telah berlaku sebelum ini. Wa qala laha, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Fatimah Az-Zahra, wallahi, sebelum kita membaca dan melihat apa yang menjadi dialog dan apa yang berlaku di kalangan para sahabat,
agar tidak ada satu detik pun dalam hati kita menunjukkan para sahabat ini hina. Tidak. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang ahli syurga di kalangan mereka yang terbaik di atas dunia ini. Tetapi mereka manusia. Mereka adalah manusia yang menjadi contoh untuk kita semua. Tetapi kita boleh melihat bagaimana manusia yang dididik oleh Rasulullah SAW memiliki sifat yang hebat. Abu Bakar terus berkata kepada Fatimah Az-Zahra, "Wallahi ma taraktu ad-dara wal mala wal ahla wal ashira illa ibtigha'a mardatillah." Wahai Fatimah, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan rumah, harta benda, ahli keluarga dan asyirah, anak beranak, kaum kerabat, melainkan untuk mencari redha Allah. Demi Allah, aku ni pernah meninggalkan rumah di Madinah, di Makkah. Aku meninggalkan harta yang banyak untuk perjuangan. Aku pernah meninggalkan keluargaku di Makkah. Aku pernah meninggalkan kerabatku di Makkah. Tiada lain melainkan kerana aku mencari redha daripada Allah. Wa mardatu rasulih, aku mahu mendapat redha daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mardatikum ya ahlul bait, aku juga mahu mendapat restu kamu semua wahai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazil yataraddaha hatta radiyat. Berterusanglah Sayyidina Abu Bakar memujuk agar Sayyidina Abu Bakar, agar Fatimah Az-Zahra mula redha dan mempersetujui pandangannya. Hatta radiyat, sehinggalah Fatimah mula bersetuju dan redha. Walamma matat Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha, tak kala Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali bin Abi Talib pergi bertemu dengan Abu Bakar. Ini cerita yang kita nak fokusnya. Tak kala meninggalnya Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali datang semula bertemu dengan Abu Bakar di masjid. Wa kallamahu amamal muslimin, berkata-kata dengan Sayyidina, berkata-kata dengan Abu Bakar As-Siddiq di depan orang ramai. Wa azzama haqqa Abi Bakrin, dan memuliakan hak penghormatan yang ada pada Abu Bakar. Wa dzakara fadilatahu, menceritakan kelebihannya. Wa sabiqatahu, menceritakan bahawa dia mendahului orang lain tentang kelebihannya dan keislamannya. Summa qama ila Abi Bakrin, Sayyidina Ali bangun sekali lagi menuju bertemu dengan Abu Bakar. Fabaya'ahu, berbai'ah dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang khalifah yang dipersetujui oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa hadhihi bai'atun thaniyatun, inilah bai'ah yang kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada Abu Bakar selepas wafatnya Fatimah Az-Zahra. Muakkidatun lis-sulhi, bagi mempertegaskan, bagi menyatakan kepada ahli bait, kepada sesiapa sahaja, lis-sulhi, bahawa dia sanggup melakukan kebaikan dan perdamaian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia bukan jari balah, dia tidak pernah berbalah. Walakin sabaqatha bai'atul ula lahu, tetapi bai'ahnya yang pertama telah mendahului bai'ah yang kedua ini. Yaumul thulatha, yaumul thani liwafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dan diperkukuhkan dan ditarjihkan, dipertegaskan dan diterima pakai oleh Al-Imam Muslim Sahibus Sahih dan syekhnya, guru kepada Imam Muslim, Al-Imam Ibn Khuzaimah, menyatakan bahawa sebelum itu Sayyidina Ali telah berbai'ah. Walaupun ada yang menyatakan dalam riwayat-riwayat Sayyidina Ali tidak sempat untuk berbai'ah dengan Abu Bakar kerana sibuk menjaga Fatimah Az-Zahra yang sakit. Hanya inilah kali pertama. Tidak mengikut pendapat yang kuat pada sisi Al-Imam Muslim dan Imam Ibn Khuzaimah, dan pendapat inilah yang sebaiknya kita pegang, bahawa Sayyidina Ali karramallahu sebenarnya berbai'ah untuk menokonnya, taat setianya, menerima pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tak kala berlakunya bai'ah Sayyidina Ali yang kedua terhadap Abu Bakar,
Zanna ba'dur ruwah, setengah perawi-perawi hadis ataupun perawi-perawi cerita ini menyangka bahawa Sayyidina Ali tidak pernah berbai'ah dengan Abu Bakar sebelum ini. Tetapi pendapat yang sahih, apa yang disebut oleh hufazul hadis, ahli hadis dan perawi-perawi hadis yang thiqah seperti Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan kata pengarang ini, tuan-tuan boleh merajak apa yang disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, boleh juga merajak apa yang disebut dalam Tarikh At-Tabari dan hadis ataupun kitab-kitab yang lain. Habis di situ jelas bahawa Sayyidina Ali berbai'ah pelantikan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah Ta'ala telah memilih kepada orang Islam di zaman itu orang yang paling baik. Ketika mana Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada mereka untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah mereka. Tak kala Abu Bakar memegang kuasa kepimpinan dan pemerintahan. Wa qad kana amama Abi Bakrin wajibun kabir. Di hadapan Sayyidina Abu Bakar ada satu kewajipan yang besar. Wa muhimmatun azimah, satu tugas yang besar, yang berat. Tasbiti arkani daulatil khilafah, di dalam memperteguhkan rukun-rukun teras-teras negara Islam ketika itu. Wa hulli mushkilatit tari'atil khatirah, dan menyelesaikan menyelesaikan segala masalah-masalah, kemuskilan yang mendatang yang sangat gawat, allati natajat, yang lahir selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang muncul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waffaqallahu Abu Bakr lirra'yi as-sa'ib, tetapi Allah Taala telah memberi taufik hidayah kepada Abu Bakar dengan pandangan yang tepat fi kulli ma wajahu minal umur, daripada semua perkara yang dihadapinya, wal ahdas, peristiwa-peristiwa yang ada di masa itu, wal muskilat, dan segala masalah-masalah yang ada pada masa itu dihadapi dan diselesaikan oleh Abu Bakar dengan pandangan yang paling tepat. Walaqad wujiha Abu Bakrin, Abu Bakar terpaksa dihadapkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bimusawamat, dengan usaha-usaha untuk rundingan, wa igra'at, pujukan, wa urudin ajibah, tawaran-tawaran yang sangat pelik, min qibalil mukhalifin, dari sisi mereka yang menentang kerajaan Islam di masa itu, wal murtaddin, daripada golongan yang murtad, wal kharijin, di kalangan mereka yang keluar untuk tidak mentaati kerajaan Islam masa itu, liyakuffu anhu, untuk menyelamatkan diri daripada Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Abu Bakar, wa anil muslimin, daripada serangan orang-orang Islam. Golongan murtad sanggup bertemu dengan Abu Bakar, nak berunding, jangan berperang, biar kami memerintah di sini, kamu memerintah di Madinah. Sehingga datang tawaran-tawaran yang hebat untuk diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa mala ba'dus sahabah, ketika itu mala ba'dus sahabah, setengah di kalangan sahabat mula yang ada di sekeliling, yang berada haulahu, di sekeliling Abu Bakar, mala, cenderung ila qabuli tilkal urud, untuk menerima tawaran-tawaran itu, wal musawamat, dan rundingan-rundingan yang ditawarkan, ghaithama yataqawwa, atas rintihan rasa untuk yataqawwal muslimun, agar orang Islam jadi kuat dulu. Biar kita berunding dulu, kita bertolak ansur dulu, kita terima tawaran mereka dulu. Bila kita kuat, bila kita gagah, barulah kita lawan. Begitulah sebahagian kecenderungan pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan isu suasana yang getir itu, yang gawat itu. Walakin Allah, tetapi Allah telah mengilhamkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menolak semua tawaran itu dan musawamat, dan semua rundingan-rundingan yang hendak dibuat oleh musuh.
wa adamil qiyam bitanazulat, tidak sekali-kali bersikap tolak ansur dan berundur, wasabat, terus tetap pasakkan sabatnya, teguhnya pendirian yang wathiq, yang kuat, alal kitab, di atas Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Nabi, wasirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas sirah perjalanan hidup Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah tidak pernah bertolak ansur dengan pengkhianat, Rasulullah tidak pernah bertolak ansur dengan golongan murtad, Rasulullah tidak pernah bertolak ansur dengan golongan-golongan yang menentang kerajaan ini, kerajaan Islam ketika itu. Walau akhadha Abu Bakr bima asyara alaihi ba'du as-sahabah bimusayaratin wa mulayanatil kharijin wa mufawadati mani'i az-zakah wal murtaddin laqadiya ala syar'iyyati ad-dawlati al-islamiyyah منذ أيامها الأولى ولن حرفت الدولة الإسلامية عن التزام الدقيق البصير بالكتاب والسنة. Kata pengarang, kalaulah Abu Bakar mengambil apa yang diisyaratkan, apa yang dinyatakan oleh setengah di kalangan para sahabat, bil musayarah, untuk merancang dan bersikap lemah lembut terhadap golongan yang menentang kerajaan, pemberontak, wa mufawadah, dan pemberontakan, dan bersedia menerima rundingan dengan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, wal murtaddin, dan menerima rundingan dengan orang-orang yang murtad, laqadiya, nescaya akan menjadi satu keputusan, ala syar'iyyati daulatil islamiyah, akan menjadi satu keputusan dalam perundangan negara Islam. Orang akan ambil dia sebagai satu keputusan, satu sumber bahawa Sayyidina Abu Bakar pernah berunding dengan golongan murtad. Sayyidina Abu Bakar pernah berunding dengan golongan pemberontak yang menyerang dan menentang kerajaan Islam. Munzu ayyamihal ula, semenjak daripada kerajaan yang awal yang dibina oleh Abu Bakar. Walin harafat, nescaya akan menyelewenglah negara Islam ini daripada beriltizam, daripada komitmennya yang dakik, yang teliti, al-basir, yang penuh pencerahan terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Abu Bakar, tidak boleh. Kita mesti iltizam agar negara ini tetap teguh komitmennya yang teliti, tegas dan kuat di atas Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu an Abi Hurairah. Moga-moga Allah Ta'ala meredai apa yang pernah disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana dia berkata, wallahi alladhi la ilaha illahu laula anna Aba Bakrin ustukhlifa lima ubidan nas. Demi Allah, tiada Tuhan melainkan dia, kalaulah tidak Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, nescaya Allah tidak akan disembah di atas muka bumi. Perkataan yang besar, tajam maknanya, yang disebut oleh Abu Bakar, yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama bagi nak menyatakan situasi murtad masa tu. Murtad yang dahsyat. Mani'az zakah, orang yang enggan patuh untuk melaksanakan kewajipan zakat. Mereka yang sedang menunggu ruang untuk menghancurkan negara Madinah. Tapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan keberaniannya mengambil sikap yang tegas, akhirnya menunjukkan kejayaannya. Wa qad bada Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu khilafatahu bimajmu'atin minal hizzatil anifah. Abu Bakar telah memulakan kepimpinan dan pemerintahannya dengan beberapa himpunan, dengan hizzat, dengan gelombang ataupun dengan gegaran yang sangat ganas, wal mushkilatil haddah, masalah-masalah yang sangat gawat. Fa'anahullah, tetapi Allah Ta'ala telah menolong Abu Bakar ala husnis thabat,
dengan tetap teguh yang baik, wa tathbit, dan meneguhkan sahabat-sahabat Nabi dan Islam itu sendiri. Wa waffaqahu ila husnil halli wal ilaj, sehingga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Abu Bakar dengan sebaik-baik penyelesaian dan sebaik-baik rawatan, wal multazam, dan dia multazim, dia itu beriltizam bil kitab was sunnah, komitmennya dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mushkilat al-haddah allati wajaha Abu Bakar, di antara masalah-masalah yang sangat gawat, yang getir yang dihadapi oleh Abu Bakar, yang pertama masalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut bagaimana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bagaimana nak menyelesaikan masalah para sahabat ini. Yang kedua, masalah pemilihan khalifah dan nak menghimpunkan suara orang ramai di bawah kepimpinannya, dan wal qada, dan nak memutuskan, nak menyelesaikan buzuri, nak menyelesaikan benih-benih perpecahan dan kekhilafan di kalangan para sahabat. Wal husul, dan nak mencapai redha dan bai'ah di kalangan Ansar, dan nak mendapat redha daripada ahli-ahli keluarga Nabi seperti Abbas, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ni payah. Bagaimana nak dapat restu di kalangan Ansar? Berjaya akhirnya Ansar sokonglah Abu Bakar. Ahli keluarga Nabi, Ahlul Bait yang sudah tentu lebih rapat dengan Nabi, merestui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini masalah yang kedua yang berjaya diselesaikan. Yang ketiga, mushkilatu infadhi jaishi Usamah, masalah nak menggerakkan tentera Usamah. Usamah, tentera yang pernah diutuskan oleh Nabi, kemudian terhenti kerana kewafatan Nabi. Adakah nak diteruskan ataupun tidak? Masalah musawamat, masalah datangnya golongan-golongan yang bersedia untuk berunding, wa'urud, tawaran-tawaran golongan yang enggan keluar zakat kepada kerajaan Islam. Amma mawdi'u jaishi Usamah, adapun tajuk angkatan tentera Usamah, kita pernah mengetahui sebelum ini bahawa Nabi SAW telah mengarahkan Usamah bin Zaid menuju ke Balqa, Jordan, min biladis Syam, daripada negara Syam. Negara Syam ni luas. Syam, Syria, Lebanon, Palestin, Jordan. Tetapi Balqa secara tepatnya berada di Jordan. Menuju ke Jordan, menuju ke Balqa, bumi Balqa. Lijuajihar Rum, untuk berhadapan dengan tentera Rum di sana. Wa ya'khudha, dan mengambil bitha'ri abih, menjejaki dan membalas dendam terhadap kematian ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Wa kana ma'ahu 3,000, bersama dengan tentera Usamah ini 3,000 perjuang Islam. Di kalangan mereka kibarus sahabat Nabi yang besar-besar seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Sama ada nak teruskan gerakan tentera ini ke Balqa ataupun tidak. Ini jadi masalah. Walamma tawajjaha al-jaishu lil masir, tak kala tentera Usamah bergerak untuk menuju ke Balqa, Nabi SAW sakit yang membawa mautnya. Usamah bin Zaid sedang menghimpunkan tenteranya di satu perkampungan yang dinamakan Al-Jurf, lebih kurang 7 km daripada Madinah Al-Munawwarah, dekat dengan Madinah. Liyara madza sayakuna alaihi amru Rasulullah, kerana nak menunggu apa yang akan berlaku pada Nabi SAW, berhimpun di situ. Tak kala Nabi SAW wafat, tentera Usamah ini berhenti bergerak menuju ke Rom. Tetapi yang menjadi masalahnya, walakinnal mushkilat, tetapi masalah-masalah zadat 'alal muslimina fil Madinah, bertambah berlaku pada orang ramai di Madinah selepas kewafatan Nabi SAW. Bila Nabi wafat, masalah berlaku di Madinah. Masalahnya antaranya haisu zaharan nifaq fil Madinah, munafik ataupun penyakit nifaq jelas zahir di Madinah Al-Munawwarah. Golongan munafik boleh berani.
Wartaddatil qabailul arabiyyah fil jaziratil arabiyyah. Kabilah-kabilah suku-suku Arab yang berada di semenanjung Arab mula menjadi murtad. Wa haulal Madinah, di sekitar Madinah pula, wa zaharah ashkhasun, zahirnya peribadi-peribadi kadzabun, pembohon-pembohon, idda'au, yang mula mendakwa mereka memiliki sifat kenabian. Wamtana'a ba'dul Arab, setengah di kalangan orang Arab enggan membayar zakat. Wahashadal a'da' wal murtadun, musuh-musuh ini mula berhimpun, golongan-golongan murtad ini mula berhimpun, golongan yang enggan keluar zakat ini mula berhimpun. Wal kharijuna al khalifah, golongan yang mahu memurtadkan, golongan yang mahu memberontak khalifah keluar. Jumu'ahum, kumpulan mereka ini keluar untuk memerangi Madinah dan menghancurkan khilafah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar mula memberi pandangan dan memerhati tentang suasana bahaya yang ada, yang sedang dihadapi ini. Mereka mula melihat agar tentera yang hendak dihantar, iaitu tentera Usamah yang berjumlah 3,000 ini, perlu kekal di Madinah untuk berhadapan dengan kelompok serangan daripada kumpulan-kumpulan yang mahu memerangi Madinah Al-Munawwarah. Maka mereka pun mulalah memberi pandangan kepada Abu Bakar As-Siddiq bi'ibqa'il jaish, untuk mengekalkan tentera Usamah di Madinah, wa adami infazihi ila Syam, dan tanpa meneruskan lagi gerakan tentera ini menuju ke Syam, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang mengarahkan agar tentera ini menuju ke Syam. Wara'au, dan mereka berpendapat, anna min ghairil hikmah, sesungguhnya tidak ada kebijaksanaan, khurujal jaish, tentera yang begini besar keluar daripada Madinah, fi hadzal jawi, dalam situasi begini, wa tafghir al-Madinah min 3,000 min khairati rijaliha, dan mengosongkan Madinah, daripada Madinah ini 3,000 tentera di kalangan tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, pejuang-pejuang yang baik dan hebat. Kosong di Madinah 3,000 orang kerana keluar nak pergi berperang. Jangan, sayang, nak jaga Madinah ni, utama nak jaga Madinah dulu. Ada kalangan sahabat memberi pandangan begitu. Walakinna Abu Bakrin As-Siddiq, tetapi Abu Bakar As-Siddiq, lam yuwafiqhum, tidak bersetuju dengan pandangan sebahagian sahabat ini, ala ma asyaru bihi, apa yang dinyatakan oleh mereka. Gharma annahu kana yusyarikuhum al-ihsas bil khatar, meskipun Abu Bakar berkongsi rasa tentang bahaya yang sedang dihadapi ini. Memang Abu Bakar sedar hari ini bahaya, kelompok-kelompok yang besar ini sedang berhimpun untuk memerangi Madinah. Memang Sayyidina Abu Bakar sedar jika tentera Usamah ini keluar daripada Madinah, kosong Madinah, 3,000 tiada pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh dan pejuang yang hebat. Memang Abu Bakar sedar, wa idrak khuturil mawqif, mengetahui pentingnya situasi dan pendirian seumpama ini. Lakin, tetapi, kaifa yahullu, bagaimana dia boleh mengungkaikan panji yang pernah diikat oleh Nabi SAW. Wa kaifa yabda'u ahdahu bi ilghai amrin asdarahu Rasulullah SAW. Bagaimana dia boleh memulakan zaman pemerintahannya dengan membatalkan apa yang pernah dikeluarkan oleh Nabi SAW. Wa kaifa yuqif, bagaimana dia boleh menghentikan tentera yang telah dibentuk oleh Nabi SAW. La budda min infazil jaish, mesti gerakan ini mesti diteruskan, angkatan tentera ini mesti dilangsungkan,
kama amara Rasul, sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yakum ba'da dzalik ma yakun, berlakulah selepas itu apa yang sepatutnya berlaku. Wala yakunu illa al-khair, tidak akan berlaku melainkan kebaikan. Itu rasa Abu Bakar. Berlakulah apa pun yang berlaku, yang penting aku buat apa yang Nabi suruh. Dan aku akan teruskan apa yang Nabi buat. Lianna Allah, kerana Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan satu ummah yang melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketegasan Abu Bakar melaksanakan arahan Nabi, meneruskan untuk melepaskan angkatan tentera Usamah bergerak ke Balqa, diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tak kala Abu Bakar As-Siddiq berbai'ah, Allah Ta'ala telah menghimpunkan Ansar untuk menerima Sayyidina Abu Bakar. Irtaddatil Arab qadibatan. Bangsa Arab ataupun suku-suku golongan Arab mula menjadi murtad. Semua mereka. Wa najaman nifaq, munafik mula menunjukkan belangnya. Mula keluar. Washra'abbatil yahudiyyah wan nasraniyah, golongan Yahudi dan Kristian mula mengangkat kepala mereka, menunjukkan kesombongan dan mula keberanian untuk menentangnya. Wal muslimun, kata pengarang Al-Bidayah wan Nihayah, termasuk pengarang ini menakalkan orang Islam masa itu kal ghanamil mutayyarah, seperti kambing-kambing yang berputus asa, lintang pukang, putus harapan. Fil lailati, pada waktu malam, syatiyah, yang kesejukan kerana hujang-hujang. Ini perumpamaan yang dibuat oleh pengarang termasuk Al-Bidayah wan Nihayah. Orang Islam di zaman itu seperti kambing yang lintang pukang. Kambing ni tidak boleh dihimpunkan kerana mutayyarah, mereka putus asa dengan kewafatan Nabi, putus harapan, tak ada lah pemimpin yang hebat, meninggal, sudah wafat. Abu Bakar tidak macam Nabi. Pilailah kambing yang tidak lagi terjaga, putus asa, lintang pukang, berada pada waktu malam, tak tahu nak tuju ke mana ni. Syatiyah, sejuk kerana hujang yang lebat. Lifaqdi nabiyihim, orang Islam begitu keadaan perumpamaannya kerana kehilangan Nabi mereka. Wa qillatihim, jumlah mereka mula menjadi sedikit. Wa kathrati aduwihim, jumlah musuh mereka begitu ramai. Rom, orang Arab mula murtad. Sebahagian daripada suku-suku Arab enggan keluar zakat, mula menunjukkan pemberontakan mereka terhadap khalifah. Tapi Abu Bakar terus berkata, la yatimma ba'su Usamah, utusan angkatan tentera Usamah akan terus sempurna bergerak. Wal yanfuz jaishu Muhammad, tentera Usamah akan berlangsung menuju ke Balqa. Faqala lahu man hawlahu, orang yang di sekeliling Abu Bakar terus memberikan pesanan mereka. Inna jaisha Usamah, mengadu, memberikan pandangan dengan berkata, tentera Usamah ini huwa ma'zamul muslimin, adalah himpunan muslimin, tentera Islam yang ramai. Indaka, yang ada di sisimu. Wa qad irtaddal Arab, orang Arab hari ini ramai yang menjadi murtad. Wala yanbaghi laka an tufarriqa jama'atal muslimin, tidak sepatutnya bagi engkau memecah-mecahkan kelompok orang Islam yang ada ini, yang sedikit ini. Fala budda an yakunu indaka, mereka semua mesti berada di sisimu hari ini mempertahankan Madinah. Faqala Abu Bakar terus berkata, wallahi, demi Allah, la ahullu liwa'an, aku tidak akan mengungkai panji yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita
kita akan sambung kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana ketegasannya untuk melakukan suruhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuliah maghrib malam besok insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semua. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.